dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja. Yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja. Yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Ya, saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Di sini tempat kita berkumpul. Kalau anda minat dengan cerita seram, inilah rancangan live yang akan bersama dengan anda daripada pukul untuk bulan Ramadan ni 11 sampai pukul 12.30 malam
plus minus lah tadi saya tengah nak start live dan biasalah kadang-kadang terlupa ni terlupa tu. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan saya Casey dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show yang dibawakan kepada anda yang ditaja oleh #Team Mirza Fai. Jangan lupa kalau anda nak beli jual hartanah dan anda rasa anda ada hartanah sekarang dan ada tip yang akan dikongsi dengan anda oleh Mirza dengan Fai sempena dengan hari raya ni, ada satu tip yang cukup bermanfaat untuk anda bakal penjual rumah. Kalau nak jual rumah ni, anda carilah Mirza Subari ataupun Fai Muni #Team Mirza Fai, penaja Malam Seram 83832145. Itulah talian hotline Mirza Subari, ataupun anda boleh hubungi Fai Muni di 83338555. Nanti kejap lagi Casey akan berkongsi dengan anda informasi yang bakal diketengahkan oleh Mirza dan Fai, tip jual beli hartanah, dan mungkin tanyalah tentang puasa bagaimana agaknya. Dah pun masuk hari keberapa? Hari ke-5 kita berada di bulan Ramadan. Sejauh mana, bagaimana dengan anda semua dengan puasa anda? Harap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat Selamat tengah malam juga kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, kepada semualah moderator yang bertugas. Terima kasih pada moderator, dan kepada anda yang sedang menonton Malam Seram secara live, terima kasih. Kepada anda yang semalam menonton episod istimewa menampilkan Suhaimi Yusof di Malam Seram juga, terima kasih. Ramai yang suka dengan episod tu. Ramai kata, Casey panggil balik lah Suhaimi Yusof, best lah dengar cerita dia. Jadi InsyaAllah nanti saya tengok lah boleh kalau saya boleh undang Suhaimi Yusof sekali lagi. Dan insyaAllah kalau ada saranan beritahu saya lah. Itu pun undangan saya. Saya mengundang Suhaimi Yusof ni atas permintaan dan saranan anda yang anda kirimkan pada saya, dan saya akan cubalah tengok sesuaikan jadual. Kalau tak boleh live, saya akan buat rakaman lah macam semalam yang dipaparkan dalam rancangan Malam Seram. Jadi terima kasih. Yang ini anda ramai yang kata, Casey, saya suka dengan kisah UFO Suhaimi Yusof. Korang ni kira dalam tahap kategori alien lah suka cerita UFO Okey. Kalau ada saya carilah kita tengok macam mana lah. Okey, kalau sudah bersedia, saya akan bacakan kisah pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Baik saudara, para penonton Malam Seram, kisah yang pertama ini katanya, Assalamualaikum Casey, salam seram dari Kuala Lumpur. Orang KL kirimkan pengalaman seram pada malam ini. Saya sebenarnya baru terjumpa dan terstart listening seriously to your Malam Seram on YouTube dalam waktu PKP ni. Terus melekat kerana saya suka dengan dengar cara Casey bercerita dengan sound effect dan full of facial expression. You are really entertaining, Casey. Terima kasih kepada anda. Siapa nama? Dia tak sebut nama Saya gunakan nama samaran nanti. Saya ada kisah yang terjadi ketika saya masih anak dara, sweet 16 kata beliau. Saya ingat lagi pada malam tu I was finishing my homework, nak habiskan kerja-kerja sekolah sambil mendengar radio. Dan pada waktu itu lagu saya ni, my song, lagu saya Casey, sedang berkumandang. Lagu tu adalah lagu Gadis Ayu yang didendangkan oleh kumpulan Black Dog Bone. Ada satu baris tu Casey begini, Gadis Ayu lesum bibit di pipi. Part tu yang buat saya perasan lah lagu tu untuk saya. Sebab saya ni ada lesum bibit. Kemain Hahaha, dia ketawa. Anyway, selepas habis buat homework pada kira-kira pukul 11 malam, saya sedang mengemas beg sekolah. Tiba-tiba terdengar bunyi anjing howling panjang di luar. Normal lah, anjing banyak berkeliaran dekat kawasan yang saya tinggal.
Saudara, lepas dah ready semua untuk sekolah keesokan harinya, saya pun padamkan lampu, masuk tidur lah, padamkan lampu dan terus baring di katil with my cat untuk tidur. Bunyi anjing tu yang sedang menyalak tu masih lagi di luar, Casey. Tiba-tiba, Casey, dalam gelap tu terdengar bunyi suara garau. Betul, Casey. Bunyi suara garau seperti suara seorang lelaki sedang bernafas. Dia tarik nafas panjang. Kemudian dia menghembuskan dengan suara garau yang datang dari atas siling. Dan benda ni berlaku beberapa kali. Dalam ketakutan dan teramat sangat, saya peluk kucing saya. Kucing saya peluk dengan kuat-kuat. Sambil tu, kata beliau, saya baca Al-Fatihah. Because masa tu saya belum hafal dan belum tahu lagi tentang khasiat ayat kursi. The moment suara garau bernafas tu berhenti, saya lompat dari katil sambil memeluk kucing saya dan cabut lari ke bahagian bawah sebab mak saya tidur dekat bilik yang berada dekat tingkat bawah pada waktu itu. Terketar-ketar saya menceritakan pada mak apa yang berlaku. Lompat dari katil, lari, turun tangga, mak, mak, buka pintu, mak, buka pintu. Apa ni kau? Atas ada suara, mak, ada suara. Dalam keadaan ketakutan, saya ceritakan dekat mak saya. Saya rasa mak saya pun takut dengan keadaan saya yang cerita menyeramkan situasi itu. Jadi saya tidur dengan mak pada malam tu. Selepas insiden tu, saya tak tidur lagi dekat bilik Casey. Saya berpindah ke bilik satu lagi. My younger brother move in to our old room, berpindah ke bilik lama saya yang saya dengar suara tu selepas beberapa hari. Selepas itu, everything actually semuanya nampak okey pada masa satu ketika lah. Dan bila my brother berada di form 3 atau form 4, untuk ECA dia join silat dan dia dah pandai bersilat sikit-sikit. Dan dah ada sedikit ilmu, ialah ilmu persilatan yang dia belajar, Casey. Silat ni bukan setakat belajar gerak-geri, adalah ilmu-ilmu yang dia belajar. Dia adalah bercakap dalam hati dia nak bersemuka dengan apa-apa yang ada dalam bilik kakak aku. Adik saya ni kononnya dah ada ilmu lah, Casey. Cakap, dalam apa-apa, kalau ada apa-apa dalam bilik kakakku, aku nak bersemuka dengan benda ni. Kalau kau berani keluar. Bayangkan, malam tu, Casey, adik saya terjaga dari tidur dan dia terlihat ada seperti bayangan hitam. Apa tu? Bayangan hitam itu berada betul-betul dekat dinding sebelah katilnya, yang berbentuk seperti lelaki berpakaian macam seorang pahlawan, Casey. Ini menurut adik saya yang ceritakan. Dia bangun ni nampak, astagfirullah, apa tu? Lelaki ni berpakaian seperti seorang pahlawan atau pemberdeka. Dalam fikiran adik saya, dia mendengar lelaki itu berkata dengan marah, "Kau jangan cabar aku. Kau jangan cabar aku. Kau jangan cabar aku." Beberapa kali dengan nada suara yang garau dan menakutkan, dia kata dekat adik saya, "Kau jangan cabar aku." Saya rasa adik saya meminta maaf bila berdepan dengan makhluk tu, bersemuka dengan makhluk tu, atas apa yang dia niatkan sebelum ini. Jadi, selamatlah adik saya, Casey. Dah minta maaf. Masa pun berlalu. Setelah tamat belajar, saya bekerja sebagai sekretari di sebuah syarikat antarabangsa. Dia letak sekretari, open and close inverted comma.
Luar dari office adalah few guys yang cuba berkenalan dengan saya, but when you know you are pretty and ramai admirer, layan pun ala kadar je lah Casey. Biasalah, Allah kurniakan kecantikan. Jadi kalau diganggu dikacau ni perkara biasalah. Amboi kemain Dan ketika saya berumur 22 tahun, kawan baik saya dari zaman bas sekolah telah mengaturkan blind date untuk saya dengan kawan baik boyfriend dia. Untuk dipendekkan cerita, setahun kemudian that blind date sekarang ini menjadi suami I, my sweet husband. Itulah kisah yang dikatakan jodoh. Dalam 2 bulan sebelum majlis perkahwinan kami, lebih tepat lagi subuh 1 Ramadan, saya sudah pun terjaga bila alarm clock saya berbunyi. Saya baru nak menggeliat untuk bangun, tiba-tiba saya tak boleh bergerak. Rasa badan ni pada waktu itu macam ditindih dan rasa susah nak bernafas. OMG. Saya masa tu langsung lupa. Tengah kena empap ni, dah tak boleh bernafas. Lupa ke si macam mana nak baca Al-Fatihah. Tolong, tak boleh bangun. Nak baca Al-Fatihah? Macam mana aku boleh lupa ni? Lupa kisi. Finally, selepas saya cuba ingat balik baca Al-Fatihah. Saya pun baca kisi. Habis baca terus rasa tindih itu mula rasa ringan dan boleh bernafas seperti sedia kala. Ini first day puasa tau Casey. First day bulan Ramadan terkena benda ni. Sepatutnya syaitan jin iblis dirantai kan dekat dasar laut. Saya menceritakan kepada mak dan mak pun tak tahu nak kata apa. Bila sampai office, saya ceritakan pada 2 office mates. One of them sekarang panggil anak indigo. Ya, dia memberitahu saya yang menindih saya itu jin berbadan besar. Dan katanya jin itu dihantar oleh seseorang. Katanya lagi ketika saya melangkah masuk ke office, ada seorang wanita Casey yang agak berusia. Boleh disifatkan sebagai seorang nenek. Ni dia ternampak. Di sekali pandang tu, kenapa tiba ada perempuan tua ikut saya masuk dalam office ni? Ini cleaner ke? Pekerja baru? Apa makcik ni buat belakang kau? Pada waktu itu kawan saya ni nampak. Kisah seramnya bila kawan saya cuba jelaskan kisah yang berlaku pada waktu itu. Bayangkan, majlis perkahwinan saya dalam 2 bulan lagi, jadi office mate saya yang juga berkebolehan, ada sedikitlah ilmu pengetahuan tentang merawat ni, tolong saya cuba neutralkan apa yang telah dihantar ke rumah saya pada waktu itu. Dia dibantu oleh kawan baiknya yang juga merupakan seorang perawat. Saya rasa keesokan malamnya, 2 office mate saya datang ke rumah bersama dengan seorang lagi perawat dan membantu saya. Kami pergi ke bilik tidur dan saya semua duduk di lantai. Dia keluarkan limau, keris dan apa lagi, tak tahulah, saya tak ingat. Tapi itulah yang saya ingat sedikit. Sebelum mereka bermula, kami semua telah diingatkan supaya jangan teguh jika terdengar apa-apa. Kami semua ingat pesanan yang disampaikan itu. Casey, my office mate ni ada 2 orang penjaga kalau tak silap saya. Temannya lagi seorang tu pun ada yang menjaga. Mereka datang untuk bantu saya dalam rumah saya yang ada benda yang menyeramkan berlaku ni bukan kosong. Bukan setakat nak rawat kosong-kosong, tapi dia datang dengan pendinding penjaga supaya mungkin mereka tidak akan diserang oleh apa yang orang hantar menghantui rumah saya. Jadi semasa sesi perubatan, penjaganya pada malam tu iaitu telah pun masuk ke tubuhnya. Begitu juga dengan kawan saya seorang lagi tu, penjaganya yang telah pun masuk ke tubuhnya. Kalau ingat saya, seorang yang masuk dalam tubuh seorang puteri, seorang lagi macam seorang pahlawan pendekar, macam itulah. Perwatakan mereka yang kedua-duanya tiba-tiba berubah serta-merta. Tukar ke sih? Satu lemah lembut, anggun, cantik. Pendekar tu kelihatan tegap dan jangan main-main dengan dia. Macam hang tua yang boleh saya gambarkan pada yang sedang menonton Malam Seram. Halfway through the session perubatan, salah seorang kawan mereka tu berbisik,
kawan yang dia ajak ni berbisik. Kesemuanya ada beberapa orang, 4 orang. Ya, 2 yang perawat tu, 2 lagi bawa asisten untuk tolong lah. Yang 2 asisten ni berbisik. Dengar tak bunyi tu? Terus puteri yang masuk dalam badan kawan saya ni, dia pusing. Dia marah. Sebab makhluk yang tinggal di bilik lama saya, yang sekarang ni adik saya, tiba-tiba datang kepada puteri dan bertanya dengan marah kenapa mereka datang ke tempat dia. Jadi dia harus jelaskan, hanya datang sini mengeluarkan apa yang telah dihantar kepada iaitu tuan rumah, iaitu saya, dan bukan untuk mengganggu tempatnya. Makhluk itu berlalu pergi setelah mendengar penjelasan daripada perwatakan puteri itu. Malam tu adalah sesi pertama. Setelah selesai, sebelum mereka balik, saya dan emak telah diingatkan sekiranya saya terdengar apa-apa. Ya, makcik, ini kalau malam ni nak tidur, kalau dengar bunyi apa-apa yang ganjil, bunyi yang menakutkan ke, bunyi seram ke, ketuk pintu, tolak kerusi, ingat, ya, jangan kamu berdua tegur. Malam tu Casey saya tidur sebilik dengan mak dekat tingkat bawah. Dari atas siling kami dengar, Casey, suara orang yang sedang bertengkar, tapi kami tak boleh faham. Macam bergaduh, tapi suara dia tak faham apa yang dicakap. Saya dan mak tak berkata apa-apa dan diam sampailah kami tertidur. Keesokan harinya barulah kami bercerita. Semalam dengar tak? Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Alhamdulillah, setelah 2 kali rawatan pembersihan dijalankan, akhirnya tiada lagi jin yang mendampingi saya. Ia merupakan satu pengajaran pada saya. To me, I ingatkan saya ni sincere dan polite bila saya reject lelaki-lelaki yang nak berkenalan dengan saya. Wallahualam, kisi hati orang tak ada orang yang tahu. Tapi itulah, mengikut kata puteri, iaitu penjaga my office mate, bilik tidur asal saya itu dikatakan adalah tempat tinggal jin yang mula-mula mengganggu saya ketika saya berumur 16 tahun. Dia telah lama berada di situ sebelum kawasan perumahan saya dibina lagi, so dia takkan berpindah. Jadi asalkan dia tak mengganggu keluarga saya, biarkanlah, sebab akan menjadi masalah lain pula jika cuba nak pindah dan halau jin yang dah lama duduk dalam bilik saya tu. Anyway, 40 tahun telah berlalu since the first time saya diganggu. Jadi Casey boleh agak tak berapa umur saya sekarang. I'm older now but still maintain. Yes, I maintain. Saya dan suami pun sudah berumah tangga hampir 33 tahun. Kami mempunyai 3 orang anak dan insyaAllah tidak lama lagi saya akan menjadi seorang nenek, Casey. Ya, seorang nenek. Mak saya masih tinggal di rumah dengan seorang pembantu rumah. Tiada lagi gangguan yang dikatakan berlaku dalam rumah tu. Rumah saya dan suami tidak jauh daripada rumah mak. Bila-bila saya pergi merawat mak, saya tetap rasa takut untuk ke bilik tu. But it's okay. Ayat kursi kini sentiasa menjadi pelindung saya. Itulah kisah saya, Casey. Pengalaman seram. Harap tak kisahlah kalau kisah ini terlalu panjang. Mohon maaf. Daripada pengirim dengan nama Kakak Lesung Pipit. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih pada kiriman Kakak Lesung Pipit yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Seterusnya saya nak berkongsi kisah. Ini datang daripada Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Linda. Ya, saya nak berkongsi kejadian seram ini berlaku pada diri saya. Harap Casey bacakan. Pengalaman saya ini ketika saya berada dekat dalam tandas di pusat beli belah nak tersebut pula Selamat tak tersebut.
Takut nanti kalau sebut tak ada orang nak pergi sana shopping Ya. Ini berlaku di Malaysia. Di sebuah pusat beli belah yang popular di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan kisah Malam Seram yang ditaja yang dibawakan khas untuk anda oleh #Tim Mirza Fai. Sebarang urusan jual beli hartanah, ingatlah Mirza Subari dan Fai Muni. Jom Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, Linda berkongsi pengalaman seram berlaku pada waktu maghrib. Begini kisahnya, saudara. Casey, waktu maghrib. Saya memang tak boleh solat. Saya keluar dengan 3 orang kawan. 3 orang kawan berada dekat sebuah musollah di pusat beli belah ... di Kuala Lumpur. Jadi saya mengambil masa tu untuk berjalan saya mengambil masa tu untuk pergi ke tandas berdekatan. Jadi kawan masuk musollah, saya pun pergi tandas untuk betulkan rambut, untuk betulkan makeup saya. Dalam tandas tu pula, saya rasa adalah orang mungkin. Sebab saya dengar bila masuk tandas tu, dengar orang tutup pintu dan dengar macam orang terbatuk awal tadi. Jadi saya pun berdiri dekat depan cermin. Saya keluarkan lipstick untuk touch up lipstick saya. Casey, apabila saya nak ambil saya punya powder, saya terlanggar. Tangan saya ni terlanggar. Powder saya jatuh ke depan atas lantai, Casey. Jatuh dan berguling. Dia guling melalui ke belakang, Casey. Belakang ni adalah bawah tu tandas dia lopong. Jadi dia masuk dalam tandas. Alamak, powder aku. Tengok tandas tu, dia kunci. Ya, kunci sebab nampak merah, tanda merah tu maknanya dalam tu ada orang dikunci. Macam mana aku nak ambil barang aku dalam tandas ni? Alamak. Casey, pada waktu itu, kata Linda, saya ni dengan harapan kemungkinan orang dekat dalam tu akan cakap lah, powder awak ni berguling. Saya tunggu, Casey. Tak ada pun orang jawab. Tapi kenapa kunci Jadi apa yang berlaku, saudara? Yang bab ni seram sikit. Saya pun ketuk pintu dengan perlahan. Hello. Tuk tuk. Minta maaf saya punya powder dekat dalam tandas awak lah. Boleh tolong tendangkan tak? Jadi apa yang berlaku? Casey bayangkan tiba-tiba ada tangan Casey keluar daripada bawah pintu tandas. Seram kan? Okay. Masalah dia, saya berdiri jarak dekat pintu tu dalam mungkin setengah meter. Saya berdiri, saya ketuk, saya berdiri setengah meter. Tangan tu keluar betul-betul dekat setengah meter dengan powder tu dekat tangan. Dan Casey, kalau orang tu tengah buang air, tengah duduk atas toilet bowl, tangan dia boleh turun bawah ke? Sampai depan, jarak saya kurang daripada 1 meter, Casey. Panjangnya tangan dia. Takkan kalau dia bongkok sampai letak tangan dekat bawah, saya akan nampak tangan satu lagi tengah menahan badan tu. Yang ini saya cuma nampak satu tangan putih sangat. Hulu saya powder yang terjatuh tadi. Saudara para penonton Malam Seram, bila saya nak ambil powder saya dekat tangan tu, saya terpegang tangan dia. Punyalah sejuk. Casey, saya dengan segera grab powder, terus masuk dalam handbag. Tak jadi nak pakai, Casey. Rambut pun belum siap betulkan. Saya keluar daripada tandas, tunggu kawan-kawan 3 orang tu keluar. Selang beberapa minit, 3 kawan saya keluar daripada musollah. Mereka pun kata, aku nak pergi toilet kejap lah. Dalam hati saya, jom. Bila kita berempat masuk dalam tandas, masing-masing tengah betulkan tudung, betulkan hijab, saya asyik tengok belakang aja. Sampai seorang daripada kawan saya cakap, Linda, yang kau ni apasal tengok belakang aja? Kenapa?
Saya tunjuk tandas ni. Apsal, kau rasa dalam ni ada orang tak? Casey bila tengok pintu tu merah. Adalah orang. Kau tak nampak ni pintu ni lock daripada dalam. Kau confirm ada orang ke? Apsal ni kau beria sangat nak tahu? Saya tak cakap Casey. Tak apa. Saya ni sampaikan, cuba tadah air dekat tangan. Air pipe saya tekan, tadah dekat tangan. Saya pergi dekat tandas tu, saya simba air dekat dalam. Nak tengok ada orang terpekik tak. Kawan saya sampai, Linda kau buat apa ni? Linda saya simbah. Kalau ada orang, kenapa dia tak pekik? Kalau ada orang, kenapa dia tak marah? Kau tengok, saya tekan lagi air. Linda dah. Saya simbah lagi. Casey, tiba-tiba saya dengan kawan saya dengar, kami dengar bunyi suara perempuan ketawa. Bukan marah Casey, dia ketawa. Apa lagi, saya dengan kawan-kawan cabut keluar daripada pusat beli belah ni. Kejadian ini berlaku pada waktu maghrib. Betul juga kata orang-orang tua, waktu maghrib jangan masuk tandas. Dia sedang berkeliaran cari tempat berteduh. Terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah daripada pengirim yang berkongsi, Linda di sebuah pusat beli belah di Malaysia. Ada yang kata, Casey tahu pusat beli belah mana? Saya tak sebut apa. Mana boleh tahu? Saya tak sebut, maknanya ramai tak tahulah. Okey. Saya sebenarnya sebelum saya teruskan bercerita, saya punya tekak ni masih dah start balik batuk-batuk lah. Saya rasa dah sehari lebih. Jadi bila saya nak berlakon, tadi saya nak buat ketawa ketawa wanita, kan dia nak buat high pitch. Sebab tu saya tak boleh buat. Tak boleh, nanti mesti terbatuk. Jadi saudara, kawan tiga-tiga datang, Linda sampai siap, simba air yang ditadah. Kata, kalau ada orang, kenapa dia tak marah? Tak marah, dia boleh ketawa lagi. Yang paling seram saya rasa bila Linda cuba kongsi, tangan keluar, boleh tolong tendangkan tak saya punya powder? Tiba-tiba dia ada nampak tangan keluar daripada bahagian pintu tandas bahagian bawah. Macam mana tangan tu boleh keluar gitu panjang? Tapi baguslah makhluk tu tolong. Dia tolonglah. Dia tolong kasih powder yang jatuh tu. Yang kali hati-hati masuk toilet. Compact powder apa powder ni? Jatuh atas lantai. Habislah retak. Beli baru sudah. Okey. Yang ini daripada Nazim. Private message kata, Casey, saya tahu tandas pusat beli belah ni kan. Saya dulu pernah kerja sana tau Casey, dekat retail, salah sebuah retail shop. Saya waktu tu nak balik jam 10 malam. Sebelum balik tu singgah dah tandas. Sampai dekat dalam, sebelum ni kawan saya masuk dulu. Jadi selepas lebih kurang nak dekat 2 minit dia keluar, saya pun pergi tandas dekat pusat ni lah, pusat beli belah ni. Jadi dengan niat saya tahu kawan saya dalam tandas kan, sebab dia keluar dulu, dia pun cakap dia nak pergi toilet. Saya pun selepas habis saya punya bahagian, saya pun keluar pergi toilet. Jadi saya tahu kawan saya dalam toilet tu. Saya pun berbual dengan lama ke si. So, Zam, nanti kau balik kan? Kau nak aku hantar kau tak? Zam ni dia ada motor, tapi motor dia rosak. Jadi dah beberapa kali dia minta members dia hantar lah. Seorang lagi kawan dapat dia hantar. So saya tanya, kalau balik ni nak tak saya hantar? Jadi dia jawab, tak apalah, nanti kawan aku ambil.
Casey dia jawab Casey. Dan kita memang macam tengah berbual antara satu sama dengan yang lain. Jadi bual. Syam, besok kau kerja tak? Tak. Oh, okey. Aku ingatkan kalau kau kerja, kau cover aku kejap lah, pancakatkan untuk aku. Aku ni nak masuk lambat sikit lah. Casey, tiba-tiba Syam datang, berdiri dekat pintu tandas. Oi, kau berbual dengan siapa? Lama betul. Mak! Terperanjat saya, Casey. Syam, bukankah tadi kau keluar pergi toilet? Siapa nak masuk toilet ni? Itulah aku dengar kau berbual. Dengan siapa kau berbual? Toilet ni mana ada orang masuk? Orang yang tak tahu je masuk. Engkau dah kerja sini lama pun kau masuk toilet ni. Saya marah, kawan saya marah saya, Casey. Aku pergi toilet ujung tu. Dengan siapa kau cakap tadi? Casey, tiba-tiba suara sambut. Dengan aku. Lari lintang buka. Lari, Casey. Sampai depan kedai, tercungap-cungap nafas. Kau asal pergi masuk toilet ni? Aku lupalah, Syam. Itulah pengalaman. Ini kiriman spontan setelah mendengar kisah sebelum ni dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tahu tak apa, dia boleh jawab berbual dengan aku lah. Hantu ni dia macam-macam jenis Jenis yang kasih compact powder jenis yang ajak borak Mungkin tak ada kawan lah dia lonely. Tanyalah, kau macam mana family kau? Mak aku pergi dekat badan satu kakak ni lah, kawan dia hantar. Seram betul kisah tadi. Okey, baik saudara, Malam Seram akan berehat seketika. Kita akan dengar pesanan daripada penaja kita. Boleh berikan 4 minit untuk Mirza dan Fai berkongsi sedikit tip hartanah di Singapura. Kalau anda nak jual rumah dan kalau nak jual rumah ni, pastinya anda perlu cantikkan rumah lah jadi rumah tu supaya pelanggan datang tengok terus berkenan kan. Jadi bagaimana nak cantikkan rumah dengan tidak membuang masa? Mirza dengan Fai dan akan berkongsi dengan anda lah, dan bagaimana rumah tu dah siap sedia untuk digambar, dipetik gambar. Kemudian apakah kalau cakap tentang rumah bersih tu, dalam konsep nak jual rumah tu, pelanggan-pelanggan hartanah sekarang, apa yang mereka carikan tentang rumah bersih ni. Okey, jom beri 4 minit, kita berehat sekejap, dengar lagu, kisah kembali dengan beberapa lagi kisah Malam Seram. Okey, jom kita kembali selepas ini. Tunggu. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Saudara, kita berjumpa dalam satu lagi episod iaitu Malam Seram yang dibawakan khas untuk anda oleh tim Mirza Fai, dan kita di satu setup yang berbeza. Kita macam kumpulan voice to man. Misal masuk Misal. Tak tahu. Inilah dia tim Mirza Fai, alhamdulillah, dan ini first interview di bulan Ramadan. Jadi bagaimana dengan puasa my brothers? Okey aja, so far puasa macam biasalah kan. Tak ada macam terlambat bangun sahur ke, ataupun terlambat buka sebab layan klien ke. Tak, problem dia sahur tu on time, buka of course on time lah, obvious lah kan. Tapi bila dah sahur tu kadang-kadang nak tunggu subuh kan, tak takut terlelap lah, itu je lah. Itu nak kena improve sikit. Okay, so this year puasa with both my daughter lah. Okay, my anak kecil tak boleh lah, dia masih kecil lagi. So yang dua kakak ni, they are very excited lah. Okay, so bangun pagi 4.30, they will wake up around 5 lah. Bagus kalau dapat anak excited nak puasa. Ada yang
Macam saya dulu-dulu bila buat puasa tak excited. Hari raya yang excited. Dia excited Casey sebab dia tahu kalau dia puasa nanti mami dia kasih dia duit. Oh. So habis satu hari nanti mami dia kasih, okay, you finish your 30 days, nanti mami will give you this amount. Baguslah ada ganjaran. Betul. Jadi hari ini biasalah kita bersimbang ni cakap tentang hartanah dan bagaimana dengan pasaran hartanah sekarang ini. Kita pun tahu sekarang ini di Singapura kalau sambut bulan Ramadan ni, khususnya pelanggan-pelanggan anda lah, jadual mereka, waktu mereka, adakah mereka lebih gemar house viewing untuk tengok rumah selepas berbuka atau macam mana? Okay, so obviously bila sekarang dah start puasa ni, most kita punya pelanggan ni, seller especially, diorang prefer to push the viewings on weekend lah. Because bila weekdays ada yang dah dah book solat tarawih kat masjid kan, habis slot of course limited, so dia tak comfortable, so push on the weekends lah most of the time. Oh, jadi pelanggan-pelanggan mengambil peluang untuk bertarawih pada hari biasa, dan weekend tu adalah untuk viewing lah. Betul. Actually Casey, kita notice actually pasal usually kita, orang Melayu kita kan, kita akan kemas rumah nak dekat raya nanti, right? Okay, so a lot of people macam they take the opportunity, okay, untuk panggil kita agent untuk ambil gambar. Ada yang cakap, okay fine, nanti nak dekat raya baru saya jual rumah. Okay, so you datang, jadi saya bersihkan rumah nak dekat raya, then you ambil gambar sekali. Jadi senang, raya sekali sambil market jual rumah sekali. Jadi tak payah 2 kali kerja. Okay, so faham. we have been seeing this trend for the couple of years lah. Jadi maknanya dia bersihkan rumah untuk raya, betul, dan juga untuk viewing. Betul. So 2 kali ambil gambar sekali. Ambil gambar sekali. Satu kali jalan. Baguslah idea tu. Betul. Jadi kalau anda yang sedang mencari ijaz hartanah, nak jual rumah anda, dan kalau anda ingin mendapatkan, saya rasa menjimat masa, inilah caranya. Cantikkan rumah untuk hari raya, dan boleh anda petik gambar selepas tu, kemudian orang boleh datang viewing. Ini akan meningkatkan lagi rasa nak beli oleh pelanggan. Pelanggan usually sekarang konsep bila orang nak beli rumah, okay, pelanggan ni dia nak rumah yang macam dalam minimalist konsep. Kira kan rumah lagi sikit benda lagi bagus. Okay, macam dulu mak bapak kita kalau nak jual rumah Casey, lagi banyak pokok bunga lagi bagus. Okay, lagi banyak pokok bunga, lagi banyak benda gantung-gantung lagi bagus. Okay, tapi sekarang tak. Sekarang kalau orang nak beli rumah usually rumah lagi kosong lagi bagus. So that's why we usually kita emphasize dengan kita punya klien, kalau you nak kita tolong you jual lagi rumah lagi tinggi, you also need to help us to cantik-cantikkan rumah. Jadi alhamdulillah pada semua, selamat berpuasa, dan mungkin Mirza Fai ada ucapan bulan Ramadan. Okay, to all of kita punya clients out there, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa kepada semua. Okay, so thank you for supporting us all this while lah. Terima kasih pada semua. Jangan lupa hubungi Mirza Subari dan Fai Muni. Mirza Subari di 8383-2145, itulah talian hotline Mirza Subari, 8383-2145, ataupun Fai Muni di 8333-8555, 8333-8555. Urusan jual beli hartanah anda pastinya mudah bersama dengan #Team Mirza Fai. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Yeah, hormatilah Ramadan. Saya bukan Mahir Zain, saya bukan Sami Yusof, saya hanya seorang hamba yang ingin beri peringatan. Sejak kecil aku dah tahu pesanan-pesanan ibuku akan datang satu bulan mensucikan setiap insan. Tibalah harian dinanti, ada yang memang tak peduli, peluang diabaikan saja, tidak takut dengan dosa. Ramadan, 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 Ramadan. Syaitan diikat, dikari, melawan nafsu sendiri. Makan minum diharamkan sebelum masuk waktu azan.
Maghrib waktu yang dinanti, yang kecil puasa setengah hari, yang tua tak reti-reti. Tak takutkah dengan mati? Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Berpakaian tidak tutup aurat, yang tutup ada pakai baju yang ketat-ketat. Babat kau berlipat, otak kau makin tersendat. Tak takut kau liang lahat hari kiamat. Masih ada tak kisah, tak menghormati. Sumpah serana maki caci anak isteri. Ada yang makan dan minum di kedai kopi. Bila kita pandang dia makin menjadi. Bukan hanya melawan lapar, bukan hanya melawan dahaga, bukan hanya tidak mendusta, bukan hanya tutup mata. Bukanlah bulan juada, bukan untuk salah langkah, bukan bulan beli belah, lebih banyak beribadah. Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Ya, Ramadan Karim bersama dengan saya Casey dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Terima kasih pada anda, terima kasih pada penaja #Team Mirzafai yang sudi mendaja rancangan ini dah lebih daripada setahun. Ya, terima kasih banyak kepada anda yang sudi menonton rancangan Malam Seram. Jadi saya akan bacakan super chat, super sticker sebentar nantilah ya. Sekarang saya akan terus masuk ke cerita-cerita yang dikirimkan, dan kalau ada yang melalui WhatsApp nak Casey telefon, boleh. Talian untuk anda hubungi adalah +65 81310287, +65 81310287 untuk anda. Casey, call saya boleh tak? Cerita apa nak ni? Kita telefon yang ni lah Casey, call saya. Please Casey, call saya. Okey, kita call sekarang lah. Pengirim kita, tak tahu siapa ni. Tak tulis nama pun Jom kita call. Hello. Selamat malam seram. Selamat malam seram Casey. Siapa bercakap ni? Nama saya gunakan nama samaran saya saja. Nama samaran saya ialah Dash. So itu sajalah. Dash. Dash panggilan dari mana Dash? Saya panggil dari Melaka, Malaysia. Okey, di Melaka sekarang. Dan pengalaman seram yang Dash nak kongsi tentang apa ni? Silakan. Silakan dengan pengalaman. Okey, yang ni berlaku semasa saya di tingkatan 3. Saya tak tahu tahun mana lah masa saya di tingkatan 3. So sekolah saya buat kali pertama diorang buat satu campfire lah. So campfire tu macam sebab di first time, so mereka buat secara besar-besaran lah. Mereka panggil badan-badan NGO yang lain, semua orang-orang yang besar semua. So bila kita orang buat campfire tu semua, kita orang had a lot of fun lah. Banyak orang ketawa, gembira semua. Macam campfire biasa, semua orang happy. Dan bila campfire tu habis, dia habis sekitar jam 11 malam. So sebenarnya dia patut habis pada jam 9 malam. Tapi bila dia habis pada pukul lewat malam tu, so cikgu kata kepada kita semua lah, awak semua tinggalkan malam di sekolah saja, jangan balik rumah sebab dah lewat. So kebanyakan pelajar semua dah call ibu bapa mereka dan minta kebenaran semua. So saya pun tergolong lah dalam campfire tu sebab saya
juga merupakan satu ahli campfire. So saya terpaksa tinggal di sana lah. Lepas itu cikgu ada memberikan kemah kepada kita orang semua untuk tinggal. So kami dirikan kemah tu di dalam dewan sekolah tu sendiri. So dewan sekolah tu kecil, so kami dirikan kemah di dalam situ je. Lepas tu dalam kemah tu hanya budak India saja yang ada, sebab saya merupakan orang orang agama Hindu. So semua budak India semua dalam kemah tu sajalah. Lepas tu kita orang cakap-cakap, ketawa, semua cakap-cakap biasa. Tiba-tiba ada satu abang ni, dia start cerita pasal cerita seram. Lepas tu bila dia cakap pasal cerita seram, semua orang dengar lah. Semua orang boleh dengar. Lepas tu dia tiba-tiba tukar satu topik. Saya tak tahu dia tipu ke atau benar. Dia tiba-tiba kata ada seorang penghuni dalam sekolah ni yang sedang tunggu untuk kita semua. Lepas tu semua orang dah diam. Ada penghuni? So semua orang macam ada penghuni ke? Semua tanya soalan-soalan. Lepas tu abang tu cakap lah, ada orang kat sini lah yang sedang tunggulah, jangan pergi sana, jangan pergi sini. Kita orang semua dah takut. Lepas tu bila cikgu datang, cikgu tegur lah, kenapa belum tidur lagi? Lepas tu tengok jam dah pukul 1 pagi. Kita pula tak perasan dah pukul 1 pagi. Lepas tu kita orang semua cakap lah, dah lah, jom kita tidur lah. Jangan cakap lagi pasal benda ni semua. Semua orang dah ambil selimut mereka, semua dah tidur. Saya pun dah tidur dengan kawan saya. Tiba-tiba saya nampak ada satu cahaya dekat tepi kemah saya, macam cahaya torchlight. So saya macam pelik, asal cahaya torchlight dekat kemah tepi ni. Sebab dekat sebelah kemah saya ada satu mamal, beberapa mamal lah, mamal kimia, mamal sains, mamal fizik. So dekat sana tu ada orang tengah jalan, tengah bawa torchlight. Saya macam pelik pula, kenapa ada orang bawa torchlight ni? Saya sebab terjaga, sebab saya berada di exactly dekat tepi kemah tu sendiri. Saya bangun, saya buka zip, saya tengok keluar, semua dah gelap, lampu semua dah tutup. Lepas tu kemah yang depan saya pun orang semua dah tidur. So saya macam semua dia tidur, semua tak perasan ke torchlight ni, sebab torchlight tu macam bright sangat tau. So, macam saya rasa semua orang boleh bangun. Saya macam pelik pula, kenapa tak bangun? Saya tengok ke kiri, tengok ke kanan, alangkah terperanjatnya saya nampak satu pakcik tengah pegang torchlight dan sedang meronda. Lepas tu saya tengok, alamak, pakcik ni bangunkan saya pula. Lepas tu saya macam nak sambung tidur balik. Tapi saya masih ingat cerita yang abang tu cakap pasal penghuni tu tiba-tiba. Dan alangkah terperanjatnya saya nampak ada satu lembaga hitam kat belakang pakcik tu isi. Wah, tu apa lagi? Saya tengok saja. Saya tak macam saya tak tahu nak cakap apa. Saya dah buntu. Saya tengok saja. Lepas tu bila pakcik tu ronda, dia ronda macam 360 tau. Dia ronda depan, dia ronda belakang. Lepas tu bila dia turn belakang, lembaga tu tak ada kisi. Tapi bila dia turn depan, lembaga tu muncul balik. Dia macam dia tak perasan ada benda kat belakang. Lepas tu saya macam, asal lah pakcik ni tak nampak? Saya macam pelik tau, sebab ini first time saya tengok. Saya macam apa hal ni? Pakcik tengoklah. Saya fikir je dalam hati saya. Lepas tu saya macam alamak, ini benda lain, ini bukan manusia. Aduh. Lepas tu saya sambung je lah tidur. Terus saya tiba-tiba dengar macam suara orang bercakap tau kat tepi kemah tu. Macam pakcik tu bercakap. Tapi saya rasa pakcik tu hanya seorang saja yang ada dekat sekolah tu, yang sedang beronda. Seorang je pakcik dalam sekolah tu. Saya macam pelik, siapa tengah bercakap ni? Saya pun tak layan, saya sambung tidur balik. Lepas tu keesokan harinya, saya cari pakcik tu. Pakcik tu tak ada kisi. Pakcik tu macam dah tiba-tiba hilang. Saya pergi ke pengawal tu dekat security guard. Saya tanya kat mereka, pakcik ni ada ronda tak kat tepi ni? Dia kata tak ada lah. Tak ada satu pakcik guard pun yang ronda semalam. Hanya semua orang semua kat dalam, hanya saya je seorang. Tapi yang peliknya, pakcik guard tu
bukan pakcik yang ronda kat situ juga. Dia pakcik lain. Saya macam pelik pula. Siapa yang saya tengok ni? Saya tengok ada lembaga. Terus saya tengok ada pakcik. Saya dah confused. Yang mana lembaga, yang mana pakcik. Tapi ada yang hari sebelumnya ada orang meronda lah. Cuma hari berikutnya ada. Bukan yang anda Hari nampak tu bukan saja pakcik lah. Bukan sebab cikgu dah kata. Cikgu dah kata apa? Sebab cikgu dah kata dengan pakcik tu, awak tak payah ronda sebab saya semua dah tengok, tak ada masalah. So awak duduk sajalah, awak rehat sebab pakcik tu penat hari tu. Tapi bila pakcik tu dah cikgu dah cakap macam tu, pakcik tu duduk saja kat tempat situ. Dia tak ronda. Jadi malam tu memang pakcik tak ronda sebab cikgu cakap tak perlu. Tapi awak dah nampak pakcik tu bila malam yang tak perlu meronda tu. Ya. Dan bila anda ditakutkan, oh dekat sini ada nanti perempuan keluar tau cari korang. Tu cerita betul ke atau memang nak takut-takutkan? Sebenarnya ia adalah cerita benar. Oh. Ia adalah cerita benar. Dia pernah berlaku. Ini sambungan kepada cerita tu. Yang ni berlaku lepas beberapa minggu lah. Semasa saya form 3, day 1 kelas saya digunakan untuk jadikan form 5. So kita orang semua terpaksa beralih ke kelas mereka. So kelas form 3 budak form 5 duduk, kelas form 5 budak form 3 duduk. So saya duduk di salah sebuah kelas lah di form 3. Belakang saya satu kelas terakhir, yang second last macam kelas D. Diorang pula tak ada cikgu. Kelas kita orang ada cikgu sajalah. Cikgu kita orang tengah belajar sejarah. Tiba-tiba Casey, saya terdengar suara jerit dekat kelas sebelah. Saya macam tiba-tiba terjerit suara yang pekik tau. Kuat gila. Saya macam apa hal? Semua orang macam terkejut. Bila dengar tu apa yang berlaku? Asal terperanjat lepas je? tu saya terperanjat. Lepas tu saya beritahu lah cikgu saya. Cikgu saya pun terdengar. Dia macam dah naik angin. Dia ambil rotan apa hal menjerit-jerit ni. Lepas tu selang 5 minit, cikgu tu tak datang balik. Cikgu tu duduk saja kat situ. Cikgu macam menjerit kat sana. Diamlah. Lepas tu cikgu pun kata dekat pelajar kita orang, awak semua duduk di sini, jangan keluar dan jangan tegur apa-apa. Dia cakap tu saja. Dia kata sebab dia kata teguran membawa pada. Dia cakap lepas tu dia straight pergi kelas sebelah. Gitu. Sebab tu title saya teguran membawa pada. Cikgu awak ni seram Kemudian dia pula cikgu disiplin. Oh okey, teguran membawa pada. Dah tu apa jadi? So kami semua dah pelik. Kami semua tak mau kerja lah. Lepas tu tiba-tiba pengotor datang, ustaz datang. Ustaz pun macam baca-bacakan surah semualah. Saya rasa surah Al-Fatihah, Al-Kursi semua dibaca. So, saya tahu surah ni semua. Saya pernah belajar masa sekolah rendah. Saya macam kenapa ustaz ni cakap surah Al-Fatihah, Al-Kursi pula ni? So masa dia cakap saya rasa ambil masa 2 jam macam tu. Lepas tu tiba-tiba cikgu kita orang semua, awak semua dibenarkan untuk balik awal. So jangan tegur apa-apa, awak semua balik saja. Kami semua pack barang kita orang semua balik. Rupa-rupanya Casey, diorang ni buat perkara yang tak betul. Mereka bermain cali-cali dekat kelas itu. Cali-cali tu apa? Cali-cali tu macam satu game yang macam hampir sama dengan Spirit of the Coin. Okay. Diorang akan ambil satu kertas, diorang akan letak 2 kotak, macam lukis satu kotak, ada yes dengan no. So diorang akan letak pensel dekat tengah-tengah situ, 2 pensel. So satu pensel untuk macam pembahagi lah. Dia akan pergi either yes atau no. So mereka akan panggil lah cali-cali ada sesiapa kat situ tak. So kalau dia pergi yes, maksudnya ada spirit yang kat situ. Yes or no. Lebih kurang macam tu lah. Mereka macam bermain. Mereka tak tahu. Lepas tu pensel tu pula pergi ke yes. Mereka macam terkejut. So terpekik lah tu. Itu belum lagi. So mereka semua main-main. Mereka tanjang soalan. Dia pergilah yes no. Lepas tu ada satu pelajar yang tengah main ni, dia ternampak ada satu lembaga hitam tengah berhinggap dekat
hujung kelas tu. Oh. Lepas tu dia terpekik lah. Lepas tu ada benda dia cakap macam tu. Semua orang macam terkejut. Saya rasa benda tu dah masuk ke badan perempuan tu sebab dia tegur. Lepas tu saya rasa lah masuk. Lepas tu ustaz semua datang. Dia baca-bacakan surah. Lepas tu dia bawa air Yasin semua. Saya rasa air Yasin kot atau air suci, saya tak pasti. So dia katalah, okay, awak semua boleh balik, jangan cakap apa-apa ya pasal benda ni, jangan beritahu ibu bapa awak semua. Jadi itu pengalaman, dua pengalaman berlaku di sekolah sama sekolah yang sama Sekolah yang sama. Seram sekolah awak Seram. Masih ada lagi tak sekolah tu? Itu saya rasa itu saja. Dan yang konklusinya, rupa-rupanya yang lembaga tu datang daripada belakang sekolah kita orang. Belakang sekolah kita orang ada macam kelapa sawit kecil. So dia macam beringat kat sana lah. Bila dia buat permainan tu, dia dah macam mengundang tau. Dia dah mengundang lembaga tu suruh datang dalam kelas. Seram. So bila diorang main, diorang dah undang, dan mereka pula tegur benda tu. Dan sebab itulah cikgu sejarah saya kata, jangan tegur apa-apa, teguran membawa padah. Itu saja. Terima kasih dan selamat malam seram. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Charlie, Charlie, where are you? Ya, saudara bayangkan kalau benda ni tengah main cari-cari where are you, dia putahkan pensel tu. Pensel tu akan berputar dan berhenti. Bersin tak? Tengoklah. Tengah cerita tiba-tiba bersin. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih pada Dash tadi yang berkongsi pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Dan bagus. Dash ni walaupun bukan orang Melayu, tapi bahasa Melayu ni bagus. Penggunaan bahasa Melayu, penguasaan bahasa Melayu tu memang patut saya berikan satu teguran lah. Bagus, hebat. Kamu Dash, bagus. Keep up the good work cik. Okey, kita akan berkongsi kisah sebelum itu. Dengan ini saudara tamatlah rancangan 1 jam yang dibawakan khas untuk anda, yang ditaja oleh penaja kita yang telah memenangi anugerah baru-baru ini tahun 2020, Mirza Fai, dalam lebih daripada 1,000 ejen hartanah di Singapura SRI ini. Mirza dengan Fai menduduki tangga dalam 28 dan juga tangga ke-36. Jadi syabas dan tahniah. Terima kasih kepada anda yang mempercayai tim Mirza Fai semakin berkembang, sebabnya semakin ramai yang percaya dan mendapatkan khidmat daripada Mirza dan Fai. Dan pastinya juga anda yang berminat untuk mendapatkan khidmat daripada ejen hartanah Mirza Subari dan Fai Muni, anda boleh hubungi talian 83832145, 83832145, ataupun talian hotline 83338555. Tu tadi nampak anak saya dah panggil Dia kata bangun tidur mesti dia cari bapak dia tengok. Jadi kalau anda dengar tadi suara budak kecil tu dia tengah carilah tu anak saya tu. Anak saya pun ada batuk sikit. Semoga dia cepat sembuh lah. Jom kita sambung kisah. Mungkin lagi 2 cerita saya bacakan selepas ini. Tunggu, jangan ke mana-mana. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Okey, kita sambung kisah berikut ini. Ini datang daripada pengirim kita bernama
Yazid. Betul nama dia Yazid, betul. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Yazid. Saya nak berkongsi satu kejadian seram ini berlaku. Yang ini saya nak berkongsi, nak ringkaskan kisah lah. Kisah saya sebenarnya panjang, which lead up to this scary experience of mine. But nevertheless, I akan tolong you potongkan cerita ni straight to the point. Okey, bagus. Alhamdulillah. Saya ni KC suka sangat duduk dekat tangga waktu malam. Ada kawan, tak ada kawan, saya suka duduk tangga tepi rumah saya. Rumah saya punya tangga ni pula dia ada pintu KC, dan jarang sangat orang gunakan tangga. Rumah tangga tepi rumah saya ni ada pintu. So keluar daripada rumah, tolak je pintu dekat tangga tu, situlah saya duduk, saya isap rokok. Situlah saya tengok handphone, saya akan call member, saya akan tengok video. That is my best lepak place. Kadang-kadang saya akan juga bawa air yang saya buat daripada rumah duduk dekat tangga, kata Yazid. Saya anyway tinggal di sebuah kawasan di Fernvale. Fernvale ni terletak di mana? Terletak di kawasan Sengkang. Inilah kisah daripada pengirim kita. Jom. Waktu tu saya ni sedang mendengar rancangan KC Malam Seram. It was maybe a few months back, kata beliau. So saya duduk dekat tepi tangga, sambil tu dengarlah rancangan KC pada waktu malam. Dan sambil tu saya tengah reply beberapa email. Jadi tengah dengar suara rancangan KC, saya terdengar KC. Tiba-tiba ada suara yang sound effect KC pernah putarkan, mendayu-dayu seperti suara perempuan menyanyi. Sound effect je saya cari suara perempuan menyanyi. Saya rasa mungkin ni tak. Jadi kata beliau, dengar sound effect yang KC pernah putarkan, suara perempuan menyanyi yang mendayu-dayu tu. Waktu tu saya dengar KC, tapi saya ingatkan itu datang daripada sound effect KC lah, sebab saya kan tengah dengar rancangan Malam Seram. Jadi saya pun buat bodoh, tak indahkan. Masalahnya KC mula berlaku apabila telefon saya berbunyi. Kan telefon berbunyi, member saya telefon lah. Saya pun bercakap dengan member saya kat telefon. Kau kat mana? Datang lah, aku tengah lepak ni lah, tempat biasa lah, tepi rumah aku punya tangga. Habis kawan saya cakap, okey datang. Jadi bila tengah berbual dengan kawan saya ni, kita on the phone tengah bercakap ni, tiba-tiba kawan cakap, help me. Kejap kita sambung cerita ya. Jadi tiba-tiba kawan saya ni tengah bercakap dengan saya. Kita berbual agak lama lah, dan suara sound effect tu masih ada KC. Kalau pakai telefon, dengar YouTube, saya jawab telefon, KC punya sound akan off sebab saya gunakan speaker. Yang ini boleh dengar lagi KC. Kawan saya pun tegur, dia cakap, oi Mat, bukan main kuat kau dengar Malam Seram. Saya setakat, yelah tu. Saya pun apa lagi, selepas berbual dengan kawan saya, setelah saya berbual dengan kawan saya letak telefon dan terus masuk ke dalam rumah. Itu dia. Tu ayah. Want to see? Come. Yeah. See your face? I wanna go. Oh lah sayang. Oh lah tuyuk. Hugging lah. Oh, hak ayah lah. Alamak. Hak ayah lah. Tengok macam mana aku nak bercerita ni. Ayah. Ya. Saudara, I'll be right back. Kasih saya seminit dua. Ya. Jangan ke mana-mana. Kejap Malam Seram. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo.
Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Okey saudara, para penonton Malam Seram, saya akan cerita tapi tak boleh kuat-kuat, takut nanti terbangun. Cerita sampai duduk ikan anak. Kau ada? Baiklah, inilah story ya. Kisah terakhir ini saya rasa saya telefon orang pun baguslah. Assalamualaikum Casey, please nak share pasal penunggu rumah. Jom kita call sekarang. Kita telefon pasal penunggu rumah. Okey. Hello. Selamat malam seram. Selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Lia. Lia, panggilan dari mana Lia? Daripada Jurong. Okey, dan kisah anda tentang penunggu rumah. Rumah siapa yang berlaku kisah ni? Okay, ni actually happened dekat my parents' house about 11-12 years ago lah. Masa tu I'm still staying, masih tinggal dengan parents. Dia penunggu rumah ni, nak katakan dia ni maybe macam as if kita dapat maid free kat dalam rumah. Dia pembersih. Okay, there's one time kita orang tengah duduk dekat living room, me, my mom dengan my kakak 3 orang. And then tempat kita duduk tu is facing the kitchen. Kita punya dapur tu, rumah my parents, dapur dia is an open kitchen concept. So kita boleh nampak dia kabinet lah kat situ kan. Kat tempat atas kabinet tu kita dah letak satu kain buruk lah kita letak kat situ. And dia bukan dekat ujung-ujung tu, dia macam ke tengah sikit. Masa tengah berbual tu, kita tengah berbual 3 beranak tu, we saw kain tu terangkat sendiri. Dia terangkat sendiri. And then yang nampak masa tu was saya dengan my mother. Kita duduk terperanjat lah macam siapa yang angkat, sebab benda tu macam was floating in mid air. Dia terangkat macam kita sendiri. Lepas tu bila kita duduk tu pandang, dia terjatuh just like that. Jatuh dekat lantai, dia tak jatuh kat atas kabinet tu, dekat kaunter. And then that was the first occasion. Second, masa tu kita orang semua orang kerja kat dalam rumah. It was about dalam pukul 8-9 pagi lah. Yang tinggal kat dalam rumah cuma saya dengan mother je, 2 orang. And then mother punya rutin pagi masa tu, dia suka baca surat khabar, lepas dia buat air Nescafe dia 1 gelas kan. And then dia letak benda tu masih panas. So usually dia akan minum bila benda tu dah kuat warm untuk dia minum. I was inside my room. Lepas tu dia ketuk pintu bilik. Berapa kali lah dia buat macam gitu, bukan on that particular day je. Dia ketuk pintu bilik, dia cakap tengok air dia, tengok mak punya air. Cakap kenapa? Aku baru je buat air ni, 1 gelas penuh, belum sempat minum, masih panas, tapi benda tu dah tinggal separuh. Dia cakap. So I was like saya cakap agaknya mak minum, mak lupa tak? Dia cakap no, tadi aku baca surat khabar, aku letak benda tu kat atas meja, tapi belum minum. Kau boleh keluar tak minum air? Mak cakap nak minum, buat apa tak minum Nescafe? Cakap macam tu. So it happened a few times, bukan tu je, sampai my mom macam dah dia naik boring lah. Dia kata kurang ajar betul siapa minum dalam sini, aku buat air macam untuk dia pula. Baik, berani mak minum air cakap gitu Tapi dia tak minum lah. Pasal dia dah tengok separuh, dia takut tak nak lah aku minum bekas hantu ni dia. So that was the second part which happened in that home. Tapi nak kata kita takut tu,
Tak tahulah macam Anda seram-seram tinggal juga. di kawasan mana dia? Jurong West, NTI. Oh jauh tu Ini happen tempat rumah memang sekarang memang dah tak tinggal sana lah. Tapi my parents still staying there, masih tinggal sana lagi. Sampai sekarang benda ni masih happen occasionally. Dekat rumah ada juga, di Jurong West tu lah masih lagi berlaku. Apa dia Mak? Di rumah Jurong West tu masih lagi berlaku benda ni. Ya masih Dan sampai sekarang. Mak anda tinggal sana. Berani betul mak? Kita tak tahu sebab ada satu kawan bapak lah, dia datang rumah dia ni kiai daripada Surabaya. Kita tak cakap apa-apa pasal kat dalam rumah tu, tapi dia kata di rumah ini dia kata punya seorang penunggu. Tapi penunggunya tu agak baik. Dia cakap jadi tak mengganggu, cuma dia ni agak nakal. And dia tak suka rumah kita kotor. Jadi pernah beberapa kali juga masa dia kat dalam bilik pagi, kadang-kadang mak keluar pergi rumah kakak ke apa kan, because I work night shift. So pagi memang selalu dia ada kat rumah lah. And then when I'm inside my room, nanti I akan dengar kat tempat dapur bunyi macam orang cuci pinggan, bunyi orang berkemas kat luar. Tapi mostly banyak tempat dapur sebab my room is facing the kitchen. So nanti macam pelik lah bunyi orang buka icebox semua kan. Tapi bila saya buka pintu bilik, I keluar daripada bilik, tak ada orang dalam rumah. Tengok pintu bilik mak pun masih tertutup. Saya buka pintu bilik, tengok tak ada orang. That's the most mysterious part lah. Sebab bila I have a younger brother yang habit bila makan balik melepak malam, makan ke gelas ke apa, tak suka cuci. Okay. So benda tu akan terbiar kat dalam sinki tu kan. Nanti bila pagi dia marah lah. Kita akan dengar orang berkemas kat dapur. Bagus Dengar. Tak payah ambil pembantu rumah. Ya, tapi nanti my mom tak tahulah, dia ni saja nak hilangkan rasa takut dia ke apa. Usually bila kita berbual 2-3 beranak kan, nanti dia akan cakap, mother you tak takut ke? Kadang-kadang seorang mother kat rumah adalah orang tu, benda tu suka minum air dia, kita suruh dia kemas-kemas kat dapur. Tak apalah, aku dapat make free. Siapa suruh dia kemas? Tapi the most scariest part, satu kali je dia kena masa kat rumah malam tak ada orang. My parents keluar, my mom ikut my dad keluar pergi pancing. Adik dua orang pergi melepak, kakak balik rumah tunang dia. So kat rumah tu memang dia tinggal seorang. And then my brother ni, dua-dua younger brothers ni ada habit untuk duduk dekat living room dalam gelap. Kadang-kadang diorang berbual, diorang main gitar ke menyanyi kan. Dalam gelap So dalam gelap memang habit. Sebab tingkap diorang living room tu facing tingkap luar. Kat depan tu stadium kan. So dia punya kat depan flat kita tu luas. Jadi ada cahaya bulan, jadi nampak terang lah kalau diorang duduk dalam gelap. So satu kali tu, ini yang the scariest part tu, mungkin benda tu lah yang dia nampak. I keluar daripada bilik nak pergi kitchen, toleh tempat living room, terpandang adik yang paling bongsu sekali tengah duduk dekat sofa. Tapi dia macam duduk staying still. So habit bila dia nampak adik tu, dia suka pergi dekat dia, kacau dia. Tapi hari tu I actually, pasal I ni rabun, tak pakai spek, tak pakai lens apa malam tu. So nampak macam adik aku dah balik macam best lah, malam ni tak seorang. So I actually pergi kat depan dia, I stare at him. Lepas tu cakap dengan dia, oi, dah balik tak tu nak ketuk pintu bilik aku? I said that to him. Okay. Lepas tu dia boleh kasih slight smile. Senyum dia bila, kalau I ingat balik sekarang, memang menyeramkan. Sebab dia punya senyum tu, dia kasih sikit je. Lepas tu macam, bongok engkau ni tanda berbual aku dah sudah, aku nak pergi tidur. I said that. Lepas tu I masuk dalam bilik, my brother texted pasal dia lupa buat kunci. Dia kata, oi Aloya, buka pintu boleh tak? Dia cakap macam tu. Then I was like, aku nak buka pintu apa? Buka pintu bilik. So I open my room door. Lepas tu dengar bunyi telefon. Teks dia masuk. Dia kata, buka pintu bilik kau buat apa? Buka pintu depan, aku lupa buat kunci. Dan saya, bukan tadi aku nampak kau ke dah masuk? Dia kata, kau mimpi ke apa? Dan saya, siapa yang aku nampak tu?
Lepas tu bila dah panggil dia masuk dalam rumah, dia cerita kat dia, cakap, adik, sumpah adik, tadi aku nampak kau duduk tempat sofa, aku tengok menghadap muka kau boleh senyum kat aku. Dia kata, itu bukan aku, tu sangka aku. Dia gurau lah tu. Tapi memang bila teringat tu, terus cakap dia, dek, nak tumpang tidur dalam bilik kau lah. Mak dengan papa tak ada, aku tak nak tidur dalam bilik aku nampak siapa si tadi tu. Betul, confirm bukan kau. Dia kata confirm bukan dia. Tapi memang dia tak buat kunci, memang dia yang kasi dia masuk rumah. So the question is, siapa yang duduk kat sofa tu yang dia betul-betul menghadap muka dia tu. Dan masalahnya mak anda masih tinggal lagi rumah yang sama masih sampai sekarang. Randomly air dia akan jadi separuh. Kadang-kadang kat depan tu, kalau kat dapur kat atas, kadang-kadang dia belum nak kemas ke apa kan, ada cawan, ada pinggan ke apa, dia masuk bilik sekejap, dia keluar, benda tu semua akan clear. Sampai sekarang. And a few occasions dia nampak, kalau bapak belum balik lagi malam kan, dia pernah nampak bapak saya diri kat tepi katil. Lagi dia tegur, dia kata, bang, kenapa diri situ? Dia bercerita lah. Tapi dia macam mungkin kita dah terbiasa kat sana, jadi dah tak ada rasa takut. Sebab dia benda tu macam tak mengganggu sangat. Cuma pelik tu, rumah especially dapur memang tak boleh bersipar. Kalau bersipar, kalau kotor sikit ke apa, dia tolong kemas, automatically benda tu akan clear. Dia tolong kemas. Bagus tak apalah, tapi tak payah datang lah. Sebab tu mak dia kata dapat make 3 dia. Terima kasih Lia sudah berkongsi kisah dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saudara, dah sampai di penghujung rancangan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan anda. Minta maaf tadi nak baca kan, tiba-tiba terkendala sekejap. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Yang ini Yunida. Terima kasih Yunida atas sumbangan. Masya Allah, sumbangan super chat anda. Ya, terima kasih banyak Yunida. Salam Ramadan untuk Casey dan geng Momok. Sedikit sumbangan ikhlas untuk menceriakan suasana di malam seram dan supaya Casey terus menjayakan platform kegemaran kami ini. OB of my Mama Jamie and Papa Yasin on behalf terima kasih ya pada Yunida dan Mama Jamie dan Papa Yasin kerana sudi ya menonton dan meminati Malam Seram. Terima kasih. Zainuddin Hassan, terima kasih sumbangan super chat. Assalamualaikum Casey, single man. Waalaikumsalam. Single man di rumah, off duty. Tak bekerja Aisyah, sumbangan super chat anda. Terima kasih Aisyah atas sumbangan anda. PJ, hai Casey dan pendengar semua, saya pendengar dari Kuching, Sarawak. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih pada anda sumbangan super chat dan ucapannya. Aril Shah LTR, super stikernya, terima kasih. Kita juga ada Emilia Jamaluddin. Dah lama tak dengar Emilia, mana menghilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Casey geng baru dapat join, sorry kebelakangan ini sibuk dengan tugas. Saya dapat dengar cakap masjid live ketika memandu ke office. Thanks for the opportunity untuk beramal. Terima kasih kembali kerana sudi menonton rancangan istimewa, rancangan khas Ramadan demi menyokong mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin Dan kemudian kita ada Remy Sulaiman, terima kasih sumbangan super chat anda. Juga Emilia Jamaluddin yang berada di US, terima kasih sumbangan super chat anda juga. Moving Out Sale, terima kasih sumbangan super stiker. Jadin Jumat, terima kasih sumbangan super stiker anda. Wan Muhammad Amdan, Masya Allah, Alhamdulillah, syukur Datuk Wan Muhammad Amdan Datuk Sri dan juga tadi Datin Sri Yunida. Datuk Sri, Assalamualaikum kepada semua. Kejap. Saya nak test. Okay. Assalamualaikum kepada semua dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Sumbangan ini buat apa yang patut ya bos? For Awesome dan Hayyan, seorang $10. Terima kasih Casey for entertaining us. Awesome. Terima kasih Datuk Sri atas sumbangan anda. Emily Muhammad, terima kasih sumbangan super stiker anda untuk Malam Seram. Okeylah,
Casey nak undurkan diri. Ya, kejap biar saya tukar. Ini dia. Alicia yang jaya. Okey, Casey undurkan diri. Jumpa anda esok malam bersama dengan geng Momok yang melangani konten berbahaya Malam Seram. Terima kasih pada Momok Captain dan Momok Sarjan. Dan pada yang lain, terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya Casey dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Jumpa lagi dan selamat bersahur dan berpuasa. Saya tinggalkan dengan lagu ni lah, lagu Ujian Insan. Dah lama tak dengar lagu ni. Jom, Ujian Insan, mana lagu? Silakan. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.